Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang. Salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi siri yang ke-59, di mana kita akan kongsikan pembacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Satu kitab yang terkenal berkenaan tentang zikir dan juga doa-doa daripada riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan Kak Zimadon, Kak Serina, Rusnani Kiyah, Ummi Akasha, Virta Delima, Zainun Hadi, Hamimah Mosan, Zuraida Sidik, Arif Taib, Nur Azza Abdul Aziz, Ayahman, Kak Safia Sapian, Muhammad Badrul Syam, Nur Aini Bimbing, Siti Nur Aisyah, kemudian Kak Nur Aini Muhammad Tab, Kak Safia Sapian, Muhammad Nizam Rahadi, Linina Baharum, Hazita Yaakob, Ija Rahman, Ija Hashim, kemudian Aminah Hitam, kemudian Ummi Zaihadi, Firdahani, M. Nasir Harun, Nurisa Hamid, Nurisa Wan Hasan, Nurizita Rifin, As-Samtula Raini, Ahlan, dan juga Anita Maizan, Kati Khairuddin, Yaya Lia, Fatimah S, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, terima kasih. Kepada semua yang mendoakan, moga-moga doa yang sama Allah kurnia dan berikan kepada sahabat-sahabat semua. Syukur Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam pertemuan pada petang ini, siri yang ke-59 di ruang lingkup Facebook page. Mudah-mudahan walaupun secara maya, dan ada juga yang saya nampak sedang menonton daripada YouTube, moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga Allah permudahkan segala urusan kita. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu ahlan ada yang kata jelas daripada Sepang, daripada Bukit Damansara jelas. Ahlan. Lalu mohon jasa baik sahabat-sahabat yang bantu share, kongsi dan juga sebar luas, serta tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu pada petang ini kita telah tiba pada bab yang ke-29. Kita telah tiba pada bab yang ke-29. Tajuknya adalah zikir selepas solat sunat 2 rakaat sebelum daripada fardu subuh. Zikir selepas solat sunat 2 rakaat sebelum daripada fardu subuh. Pada muka surat 114. Bab yang ke-29, muka surat yang ke-114. Lalu ahlan Muhammad Nasir sedang mendengar daripada YouTube, jelas, terima kasih. Begitu juga Abdullah Kamaruzaman, ahlan. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mohon sahabat-sahabat catat di ruang komen muka surat yang ke 114, bab yang ke-29. Maka di sini kita nampak kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada tajuk ini. Kata Imam Nawawi selepas daripada kita selesai mengenai tentang jawab azan, kemudian doa selepas azan, maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu ma yaqulu ba'da
rak'atai sunnatis subuh. Kata Imam Nawawi, apa yang patut dibaca daripada zikir-zikir selepas daripada solat sunat 2 rakaat sebelum fardu subuh. Maka di sini dinukilkan riwayat yang ke-114. Riwayat yang ke-114. Pada riwayat yang ke-114 ini, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, warawaina, dan kami meriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni. Dalam kitab Ibn Sunni, iaitu kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Sahabat-sahabat boleh catat yang mana kata Imam Ibn Hajar rahimahullah, riwayat ini dinukilkan juga oleh Ad-Daruqutni dan juga Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Lalu kat sini Imam Nawawi ambil nukilkan daripada kitab Ibn Sunni. Namun kata Ibn Hajar, riwayat ini ada juga daripada riwayat Ad-Daruqutni dan juga Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Daripada siapa? Daripada Ibnu Abil Malih, yang mana namanya adalah Amir bin Usamah. Lalu gelarannya Ibnu Abil Malih, namanya adalah Amir bin Usamah. Siapakah Amir bin Usamah? Kata Ibnu Allan, min awsatit tabi'in, daripada pertengahan para tabi'in. Beliau meninggal dunia pada tahun 98 Hijrah. Lalu tabi'in Amir bin Usamah ataupun Ibnu Abil Malih meriwayatkan daripada ayahnya daripada datuknya yang bernama Usamah bin Umair, bahawa Usamah bin Umair mengatakan atuknya ketika mana dia solat sunat 2 rakaat sebelum fardu subuh. Lalu pada waktu itu baginda Nabi SAW juga solat 2 rakaat di sisinya. Bahkan kalaulah kita tengok riwayat ini, kata Usamah bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW juga solat 2 rakaat, salla qariban minhu. Lalu perkataan qariban menunjukkan kepada berhampiran. Lalu sahabat-sahabat yang ada buku, mohon tukarkan perkataan sisi kepada berhampiran. Lalu Nabi SAW pun solat berhampiran dengan dia. Nabi SAW juga solat berhampiran dengan dia. Dan kena tambah terjemahan yang tidak ada pada terjemahan kita dalam riwayat yang asal. Salla qariban minhu raka'ataini khafifatain. Apakah terjemahan dia? Rasulullah SAW juga solat 2 rakaat, tambahkan di atasnya terjemahan 2 rakaat yang ringkas. Kerana dalam riwayat datang dengan perkataan khafifatain, 2 rakaat yang ringkas. Di sisinya itu tukarkan kepada berhampiran dengan dia. Kita ambil perkataan 2 rakaat yang ringkas. Perkataan yang ringkas itu kena tambah kerana di dalam kitab ini penterjemah tidak terjemahkan. Maka di sini kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, fayusannu takhfifuhuma, maka digalakkan, disunnatkan untuk solat sunat 2 rakaat sebelum subuh diringkaskan, iqtidaan bihi, mengikuti akan amalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mohon sahabat catatkan juga di ruang komen supaya yang join kemudian boleh tahu. Lalu daripada sini kena tambah perkataan 2 rakaat yang ringkas dan tulis di situ, daripada sini diambil dalil bahawa solat qabliyah subuh 2 rakaat sepatutnya adalah ringkas mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Afwan. Kalau kita lihat dalam riwayat Imam Muslim ada dinukilkan apakah surah yang digalakkan untuk baca. Wa rawa Muslim wa ghairuhu annahu qara'a fihi bi suratai al-ikhlas wal kafirun. Pada 2 rakaat sebelum fardu subuh, selalunya baginda Nabi SAW akan membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun dan juga Qul huwallahu ahad. Lalu disunnahkan untuk baca. Untuk baca apa pada 2 rakaat sebelum subuh?
Sahabat kena catat ini, kena tambah, kerana tidak ada pada bab ini, tidak ada di dalam kitab ini, iaitu untuk membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan di dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di dalam riwayat Imam Tirmizi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mas suratan taqra'u bihima fi rak'atayil fajar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah sebaik-baik dua surah yang patut dibaca pada dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sunat sebelum subuh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama, qul huwallahu ahad pada rakaat kedua. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi. Lalu pada hadis riwayat Muslim menunjukkan itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Pada hadis riwayat Tirmizi, Nabi bersabda, ni'mas suratan, sebaik-baik surah yang patut dibaca adalah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad pada dua rakaat sebelum daripada subuh. Lalu di sini kata perawi, iaitu Usamah bin Umair. Lalu beliau berkata bahawa dia solat sunat dua rakaat sebelum subuh, dan Nabi SAW juga solat dua rakaat. Kita dah minta untuk tambah dua rakaat yang ringkas, dua rakaat yang ringkas. Lalu Nabi SAW solat di mana? Nabi SAW solat berhampiran dengan dia. Ketika mana dia telah selesai solat dan Nabi SAW juga selesai solat, maka di sini kata beliau, thumma sami'ahu yaqul wa huwa jalis, kemudian dia mendengar baginda Nabi SAW mengucapkan doa berikut dalam keadaan Nabi masih lagi duduk. Apakah doa dia? Mohon sahabat-sahabat untuk ikut bersama. Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadinin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Lagi sekali kita baca, Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadinin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar, sebanyak 3 kali. Lalu apakah terjemahannya? Allahumma, ya Allah, Rabba, Tuhan kepada Jibril, Tuhan kepada Israfil, Tuhan kepada Mikail, Tuhan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, minan nar, daripada api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini sebanyak 3 kali. Nabi membaca sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Ibnu Sunni, kita nukilkan juga kata Imam Ibnu Hajar, ianya adalah riwayat Ad-Darqutni dan juga riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca riwayat ini. Apakah dia? Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Mikail wa Muhammadinin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya sebanyak 3 kali. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka dalam riwayat ini, para ulama hadis menerangkan kenapakah dia khususkan 3 malaikat ini. Ada pelbagai pandangan. Ada yang mengatakan kerana ini adalah 3 malaikat yang utama, 3 malaikat yang pada waktu itu mempunyai tanggungjawab yang besar. Ada juga memberi pandangan kerana ketiga-tiga ini adalah malaikat yang pada waktu itu ada kaitan dengan hayah untuk manusia, kehidupan untuk manusia. Jibril, malaikat yang bertugas untuk wahyu, lalu wahyu waktu itu menghidupkan roh dan juga agama manusia. Israfil, tanggungjawabnya adalah meniup sangkakala, menghidupkan manusia ketika mana tiupan sangkakala yang pertama telah mematikan manusia. Mikail, pada waktu itu tugasannya
adalah menguruskan hujan, maka itu menghidupkan akan keadaan yang berada di sekitar manusia dengan tanaman dan tumbuhan yang subur. Wallahu alam. Maka inilah 3 malaikat dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu memohon perlindungan daripada api neraka. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, maka di sini Imam Nawawi meriwayatkan warawaina, dan kami meriwayatkan fihi, di dalam kitab itu juga. Kitab apa? Iaitu kitab Ibnu Sunni, kitab Ibnu Sunni Amalul Yaumi wal Lailah, kitab yang sama. Riwayat daripada Anas radhiyallahu taala anhu yang berkata, kata Imam Ibnu Hajar ketika mana menukilkan riwayat daripada kitab Al-Azkar, kata Imam Nawawi, riwayat yang ada dalam kitab Ibnu Sunni ini diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani, wa rawahu At-Tabrani aidan. Imam Tabrani juga meriwayatkan hadis yang ke-115 ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala sabihata yaumil jum'ah qabla salatil ghadah, astaghfirullahal la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 marrat, ghafarallahu ta'ala dhunubah walau kanat mithla zabadil bahar." Riwayat Tabrani dan juga Ibnu Sunni ini, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sebelum subuh, sebelum subuh pada hari Jumaat, sesiapa sebelum subuh pada hari Jumaat, sebelum masuknya sebelum menunaikan solat fardu subuh pada hari Jumaat, sesiapa yang mengucapkan astaghfirullahalladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum, ataupun boleh juga dibaca al-hayyul qayyum. Kalaulah al-hayyul qayyum, maka pada waktu itu ianya menjadi sifat kepada perkataan huwa. Ianya menjadi sifat bagi perkataan huwa. Kalaulah al-hayyul qayyum, ianya menjadi sifat kepada perkataan Allah. Lalu boleh baca dua-dua. Kata Ibnu Allan, boleh baca dengan kedua-dua baris, boleh baca astaghfirullahal ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ataupun astaghfirullahal ladzi la ilaha illa hu al hayyul qayyum. Boleh baca dengan kedua-dua baris. Maka sabda Nabi SAW, barang siapa yang sebelum fardu subuh pada hari Jumaat mengungkapkan zikir ini sebanyak 3 kali, astaghfirullahal la ilaha illahu al-hayyul qayyum, ataupun al-hayyul qayyum, wa atubu ilaih, sabda Nabi SAW, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, maksud daripada sebanyak buih-buih di lautan adalah kinayah, adalah maksud pada waktu itu nak menggambarkan banyak, kinayatun anil kathrah. Lalu seperti mana banyak tidak terkiranya buih-buih di lautan, begitu juga Allah boleh ampunkan dosa-dosa yang banyak kepada yang istiqamah menjaga bacaan-bacaan ini ketika mana pada pagi Jumaat sebelum daripada fardu subuh. Namun kata para ulama, yang diampunkan adalah dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar perlukan kepada taubat berdasarkan ayat Al-Quran dan juga hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Lalu ini 2 doa yang Imam Nawawi bawakan pada tajuk bacaan sebelum daripada fardu subuh, selepas daripada 2 rakaat solat sunat subuh. Lalu bacaan yang pertama, Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadinin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Riwayat Ibnu Sunni, Al-Hakim dan juga Ad-Daruqutni daripada Usamah bin Umair. Riwayat yang kedua adalah ucapan zikir yang dibaca pada pagi Jumaat, astaghfirullahal la ilaha illahu al-hayyul qayyum, ataupun al-hayyul qayyum,
wa atubu ilaih, hadis riwayat Ibnu Sunni dan juga Imam Tabarani daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka ini dua riwayat yang ada pada bab ini. Seterusnya, Imam Nawawi pada bab yang ke-30 pada muka surat 115. Lalu kita berada pada bab yang ke-30 pada muka surat 115. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan tajuk Babu ma yaqulu idza intaha ila shaf. Bab pada menerangkan riwayat tentang zikir yang boleh dibaca ketika mana sampai pada shaf, ketika mana tiba di dalam shaf. Lalu pada waktu itu dia solat sunat qabliyah subuh, ada zikirnya kita telah baca. Lalu sekarang ini bila pada waktu itu dah sampai pada shaf, dah tiba pada shaf, sama ada sebelum iqamah ataupun selepas iqamah, dia tiba pada shaf, maka dia boleh membaca zikir yang berikut seperti mana yang baginda Nabi SAW dengar daripada seorang sahabat, hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka jom kita lihat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang mana kata Imam Nawawi, warawaina, dan kami meriwayatkan riwayat yang ke-116, riwayat yang ke-116. Lalu kita telah tiba pada riwayat yang ke-16. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan juga bantu untuk sebar luas. Terima kasih kepada yang menonton di Facebook page, lebih kurang 114 orang, dan ada 4 orang yang sedang menonton di YouTube Umar Aziz. Terima kasih kerana melapangkan masa dan bersama di dalam perkongsian kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ada seseorang telah datang ke masjid ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang solat. Maka di sini riwayatnya berbunyi, anna rajulan jaa ila salah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Ada seorang datang ke masjid, masuk ke dalam saf, pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mulakan solat baginda. Maka pada waktu itu lelaki ketika mana dia tiba dalam saf, lalu dia mengungkapkan doa berikut, Allahumma, sama-sama sahabat ikut, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Lagi sekali, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Apakah terjemahannya? Maka lelaki ini ketika mana dia tiba dalam saf, sebelum daripada dia mulakan salat dia bersama dengan Nabi, maka dia telah berdoa, Allahumma, ya Allah, atini, berikanlah, kurniakanlah kepadaku, afdala, yang terbaik, ma tu'ti, apa yang engkau berikan, apa yang engkau kurniakan, ibadaka salihin, kepada hamba-hambamu yang salih. Lalu ya Allah, apa yang kamu kurniakan kepada hamba-hambamu yang salih, kurniakan kepadaku. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah, selepas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai menyempurnakan salah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah yang berdoa dengan doa yang sekian-sekian tadi? Maka sahabat itu menjawab, aku wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dia akan dikurniakan syahid, kerana syahid adalah apa yang Allah kurniakan kepada sebaik-baik apa yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya yang salih. Maka Nabi SAW bersabda, idzan yuqar jawaduk wa tustashhad fi sabilillahi ta'ala. Sabda Nabi SAW, kalaulah engkau nak meminta kepada benda yang paling baik yang Allah kurniakan kepada hamba-hambamu yang salih, maka anugerah yang paling baik adalah syahid.
Maka pada waktu itu sabda Nabi, "Idzan, kalau begitu kudamu akan mati tersembelih di dalam medan peperangan." Nak menggambarkan dahsyatnya peperangan sehingga terkorban kudanya, dan engkau akan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat nota kaki yang ke-68. Kata Ibnu Allan, hadis ini menjelaskan kelebihan, fadilat, keutamaan berada di jalan Allah dan syahid di jalan Allah. Kerana itulah anugerah yang Allah berikan yang terbaik kepada hamba-hambanya yang salih. Maka Nabi SAW pada waktu itu tidak mengata apa-apa berkenaan tentang doa dia. Sebab itu kata Imam Nawawi, doa ini boleh dibaca ketika mana tiba pada saf, ketika mana sampai pada saf. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Dan sebahagian daripada para ulama hadis menerangkan maksud daripada riwayat Nabi adalah mungkin khas untuk lelaki ini. Kenapa? Sebab antara amalan terbaik yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya juga adalah pada waktu itu orang yang menjaga solat. Sebab itu kita lihat pada nota kaki yang ke-68. Jihad adalah kurniaan terbesar, syahid ataupun syahid adalah kurniaan terbesar yang diberikan kepada hamba yang soleh. Namun pada sebelum ini telah dijelaskan bahawa amalan yang terbaik bergantung kepada situasi yang berbeza, orang yang berbeza, kerana solat juga ialah amalan yang terbaik. Solat juga adalah amalan yang terbaik. Dan kata Ibnu Allan, Imam Nawawi akan terangkan dengan lebih detail pada tajuk di antara mana yang lebih utama antara zikir dan juga jihad. Nanti ada penerangannya pada bab tersebut. Lalu lelaki itu minta doa ini ketika mana dia tiba pada saf. Nabi SAW tidak pada waktu itu mengingkarinya, maka boleh diamalkan. Hadis ini hadis riwayat apa? Kata Imam Nawawi, hadis ini adalah hadis riwayat Nasa'i dan juga hadis riwayat Ibnu Sunni. Hadis riwayat Nasa'i dan juga hadis riwayat Ibnu Sunni. Seterusnya kata Ibnu Hajar, hadis ini juga adalah hadis riwayat At-Tabarani. Hadis ini juga adalah hadis riwayat At-Tabarani. Itu adalah pandangan daripada Ibnu Hajar. Begitu juga lalu ianya adalah hadis riwayat Nasa'i dan juga Ibnu Sunni yang Imam Nawawi sebutkan. Namun kata Hafiz Ibnu Hajar, bukan sekadar itu sahaja, ianya ada juga dalam riwayat At-Tabarani. Ada juga dalam riwayat Ibnu Hibban, wa akhrajahu Ibnu Hibban an Ibnu Khuzaimah. Ada juga dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh ketika mana menjelaskan biografi Muhammad bin Muslim bin A'is rahimahumullahu ta'ala. Lalu boleh tambah di situ bahawa riwayat ini adalah hadis riwayat Tabrani juga, hadis riwayat pada waktu itu Ibnu Hibban juga, dan juga hadis riwayat Hakim juga. Lalu ini ada dinukilkan dalam 6 kitab yang berbeza, termasuklah Bukhari dalam kitab beliau At-Tarikh. Maka ini adalah muka surat yang ke-115. Muka surat yang ke-117, Imam Nawawi bawakan di sini tajuk zikir ketika mana ingin berdiri untuk solat. Apakah apa riwayatnya? Insya-Allah yang ini kita akan sambung esok. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama, kepada sahabat-sahabat yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Dan kepada yang belum, saya mohon jasa baik untuk bantu share 2 poster, 2 program. Moga-moga lebih ramai beroleh manfaat. Yang pertama adalah program Ramadan, yang poster itu ada dipinkan di bahagian permulaan Facebook page ini. Yang kedua adalah program Ambang Ramadan yang akan bermula daripada 29 hari bulan 3 dan juga program kedua 11 hari bulan 4. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share dan juga kongsikan. Jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu jumpa lagi malam ni, tak ada sebarang perkongsian maghrib. Kita jumpa esok jam 8 pagi insya-Allah dalam Hayati Quran.